Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita jumpa dengan Pak Chu Bumi. Dan sebenarnya dengan episod kali ini Pak Chu ingin merakamkan ucapan salam Ramadan kepada kaum muslimin dan muslimat yang akan menunaikan ibadat puasa bulan Ramadan. Daripada kali ini Pak Chu akan menceritakan serba sedikit tentang bumi dan juga apa yang bukti-bukti yang ada di dalam Al-Quran, atau dengan kata lain Al-Quran dan bumi. Jadi Pak Cu akan cuba ulaskan sebahagian daripada ayat Al-Quran yang menceritakan macam mana asal-usul kejadian bumi dan asal-usul kejadian macam mana apakah akan berlaku kepada bumi sampai kepada pengakhirnya ataupun pada hari kiamat. Jadi untuk memulakan episod pada kali ini, Pak Chu akan membawa kita bersama kepada satu ayat di dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa bima anzalallahu min sama' wa ma anzalallahu minas sama'i mimma fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samaa'i wal ardi la ayatin liqaumin ya'qilun. Jadi surah Al-Baqarah itu adalah dengan bermaksud sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, dan pada pertukaran malam dan siang, dan pada kapal-kapal yang berlayar di laut dengan membawa benda-benda yang bermanfaat kepada manusia. Demikian juga air hujan yang Allah turunkan dari langit dan Allah hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya, serta ia biarkan padanya dari berbagai-bagai jenis binatang. Demikian juga peredaran angin dan awan yang tunduk kepada kuasa Allah, terapung-apung di antara langit dengan bumi. Sesungguhnya pada semua itu ada tanda-tanda yang membuktikan keesaan Allah, kekuasaannya, kebijaksanaannya dan keluasan rahmatnya bagi kaum yang mahu menggunakan akal fikiran. Al-Baqarah ayat 164. Jadi dalam ayat ini menceritakan kepada kita tentang bumi itu sendiri. Kejadian bumi itu sendiri adalah daripada asalnya adalah tak ada kering kontang. Jadi ini adalah selaras dengan apa yang Pak Cu ceritakan dalam episod-episod yang terlepas, di mana pada masa awalnya bumi itu terbentuk daripada satu cosmic dust ataupun solar nebula ataupun solar nebula yang membentuk sistem solar yang kita ada sekarang ni, iaitu di mana kita ada sistem matahari dan juga ada 7 planet yang mengelilingi matahari. Itu adalah dipanggilnya sebagai sistem solar. Asalnya daripada debu kosmik ataupun cosmic dust, dan kemudian yang membentuk solar system itu adalah solar nebula. Jadi sebab itulah dikatakan gini adalah perbentukan pada asalnya adalah daripada debu. Debu itu adalah sebagaimana selaras dengan apa yang di teori daripada ahli sains mengatakan teori Big Bang. Daripada Big Bang itulah maka terbentuknya debu-debu kosmik yang beredar di seluruh angkasa raya, dan kemudian dari situ telah membentuk cakrawala, dan bentuk daripada dalam cakrawala itu terbentuknya sistem-sistem, dan kemudian dalam sistem itu salah satu sistem yang wujud adalah sistem solar, di mana kita adalah di dalam sistem berkenaan. Jadi dengan kata lain, kalau kita bandingkan dalam satu universe, sistem suria kita ini merupakan satu dot sahaja, mana kecil sahaja jika berbanding dengan sistem-sistem lain yang ada di angkasa raya ini. Jadi pada asalnya bumi kita ini adalah kering kontang, mana itu adalah selaras dengan apa yang saintis mengatakan. Ahli sains mengatakan bahawa bumi ini adalah daripada asalnya adalah kering kontang. Kering kontang apabila berlakunya pengumpulan
cosmic dust tadi, ataupun dengan kata lain kita panggil dia sebagai concretion, ataupun dengan kata lain ada pemadatan daripada cosmic dust tadi, akibat daripada putaran yang terbentuk, maka daripada debu menjadi satu objek yang keras, solid, dan kemudian daripada situlah maka adanya bumi terbentuk secara berlapis-lapis, bermula daripada kerak bumi, sarung bumi, dan juga pusat bumi, dan bumi juzuk-juzuk yang berbeza di antara satu sama lain. Jadi daripada situ, pada masa itu bumi adalah memang masih lagi kering kontang. Mana dengan kata lain, kalau kering kontang ini masih tak ada lagi kehidupan. Daripada situlah maka Allah SWT mengadakan air di bumi ini. Jadi mengikut pada pandangan ahli sains, air wujud di permukaan bumi ini hasil daripada hentaman meteorit ke atas bumi itu sendiri. Daripada hentaman itulah maka wujudnya satu proses pembentukan air daripada peruapan dan sebagainya, dan daripada situlah maka wujudnya air di muka bumi. Jadi kalau ada wujudnya air, maka wujudlah kehidupan yang pertama di muka bumi itu ialah bakteria single cell, ataupun bakteria yang cuma ada satu sel sahaja. Dan daripada situlah maka terbentuklah rangkaian yang evolusi daripada single cell bakteria tadi kepada yang lebih kompleks, dan kemudian maka berlakulah dalam jutaan tahun, maka berlakulah peringkat perubahan kepada kehidupan yang ada di muka bumi ini. Jadi sehinggalah dikatakan, kalau kita membaca dalam teori Darwin, sehinggalah wujudnya manusia lebih kurang dalam 1 juta tahun dahulu. Ini adalah teori sains yang mengatakan bahawa bermulanya kehidupan daripada air. Jadi air itu adalah daripada bumi yang kering kontang. Jadi sebagaimana memang tepat sekali apa yang diceritakan di dalam surah Al-Baqarah yang Pak Cucik baca tadi. Jadi kecuali kalau dalam yang penciptaan Nabi Adam itu sendiri adalah sebagaimana yang kita ketahui adalah Nabi Adam itu dicipta daripada tanah yang diambil juga daripada bumi, dan daripada berbagai-bagai jenis tanah liat yang disaring dan kemudian dibentuk, yang membentuk jasad, dan kemudian apabila jasad berkenaan lebih kurang dalam tempoh 40 hari, maka dia mengeras, dan kemudian daripada situlah Allah Subhanahu Wa Taala meniupkan ruh kepada Nabi Adam. Jadi itulah terbentuknya manusia yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penciptaan itu adalah jadi sebagaimana yang kita ketahui dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-14, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Dia menciptakan manusia, itu lembaga Adam, dari tanah liat kering seperti tembikar. Jadi sebenarnya perkara ini adalah merupakan menjadi amalan sebagai kita sebagai manusia di muka bumi ini adalah, sekiranya kita mahu membentuk sesuatu objek, maka kita menggunakan tanah liat. Jadi tanah liat itu adalah terdapat macam-macam tanah liat yang ada di permukaan bumi. Jadi sebagaimana dalam bidang geologi, kita ada macam-macam jenis tanah liat. Yang pertama adalah kaulinite kita panggil dia. Ada illite, ada montmorillonite, ada smectite, ada chlorite dan klorin dan sebagainya. Jadi ini adalah jenis-jenis sebahagian daripada tanah liat yang ada di permukaan bumi. Dan ini adalah mempunyai perangai ataupun mempunyai properties yang berbeza di antara satu sama lain. Jadi kalau mengikut pada apa yang ditafsiran daripada penciptaan Nabi Adam itu sendiri adalah dia menggabungkan pelbagai jenis tanah liat yang ada, dan kemudian daripada situlah diadun dan kemudian dibentuk menjadi satu jasad.
Jadi wallahu alam macam mana cara membentuk dan sebagainya, itu adalah bukan kerja kita untuk mentafsirkan. Itu adalah kerja Allah Subhanahu wa taala. Jadi walau macam mana pun daripada ilmu yang ada, penciptaan Nabi Adam ini adalah diguna pakai untuk manusia di permukaan bumi ini, di mana kita menggunakan bahan-bahan tanah liat berkenaan untuk membuat industri tembikar, membuat macam-macam bentuk rekaan, sehinggalah kita boleh membuat bentuk seramik, buat tile dan sebagainya. Itu adalah segala-galanya berpunca daripada tanah liat. Jadi banyak kegunaan tanah liat, banyak kegunaan clay yang kita boleh manfaat di dalam kepada manusia di muka bumi ini. Jadi begitu juga dengan apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahawa penciptaan Nabi Adam itu adalah daripada tanah liat. Mana dengan kata lain, betapalah hebatnya tanah liat ini. Sebab itulah sampai sekarang ni pun tanah liat merupakan satu perkara, satu elemen yang terpenting di atas muka bumi ini untuk pelbagai penciptaan yang boleh dilakukan daripada bahan berkenaan. Jadi berbalik kepada apa yang Pak Cuki ceritakan tadi tentang bumi itu sendiri, daripada asalnya adalah daripada solar nobula ataupun daripada bahan-bahan cosmic dust tadi. Kemudian ada diceritakan di dalam surah Fusilat ayat yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Summa stawa ila samai wa hiya dukhanu faqala laha walil ardi tiya taw'an aw karham qalata ataina ta'i'in. Yang bermaksud, kemudian ia menunjukkan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit, sedang langit itu masih berupa asap. Lalu ia berfirman kepadanya dan kepada bumi, turutlah kamu berdua akan perintahku, sama ada dengan sukarela atau dengan paksa. Jadi ketua menjawab, kami berdua sedia menurut, patuh dengan sukarela. Jadi ini yang merupakan nak menceritakan bahawa suasana langit itu sendiri, masih lagi dalam peringkat ada debu dan juga awan. Jadi di antara langit dan bumi itu adalah masih lagi berasap. Jadi pada masa itu juga diturunkan Nabi Adam dan juga Hawa ke muka bumi. Setelah bumi itu tercipta dengan secara sempurna dan adanya kehidupan, jadi dengan kata lain, sebelum daripada Adam dan Hawa diturunkan ke permukaan bumi, jadi segala kehidupan ini sebelumnya adalah telah sebahagian dah pupus, terutama sekali macam dinosaur dan sebagainya dah pupus pada masa itu. Maka diturunkan Nabi Adam dan Hawa ke permukaan bumi disebabkan apa yang kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam di dalam syurga. Di dalam Al-Quran juga menceritakan tentang macam mana bumi itu sendirilah. Bumi itu sendiri jadi sebagaimana yang diceritakan di dalam surah Luqman ayat yang ke-10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa bassa fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samai ma'an fa ambatna fiha min kulli zawjin karim. Ayat yang ke-10 yang bermaksud, ia menciptakan langit dengan tidak bertiang sebagaimana yang kamu melihatnya, dan dia mengadakan di bumi gunung-gunung yang menetapnya supaya bumi itu tidak menghayun-hayunkan kamu, dan ia biarkan padanya berbagai jenis binatang, dan kami menurunkan hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan di bumi berbagai jenis tanaman yang memberi banyak manfaat. Jadi di sini menggambarkan kepada kita bahawa penciptaan bumi itu sendiri adalah bukannya rata sebagaimana yang kita bayangkan sebelum ini. Maknanya di dalam bumi itu sendiri bentuknya bergunung ganang. Jadi gunung itu ada fungsi dia. Gunung itu sebagai satu pasak bumi. Jadi daripada situlah bumi akan menjadi stabil.
Ini stabil hasil daripada teori, kita panggil dia sebagai teori isostasi, di mana sebagaimana yang Pak Chu ceritakan sebelum ini, bumi itu sendiri berputar mengelilingi matahari, putaran bumi itu sendiri lajunya lebih kurang dalam 1,600 km sejam. Jadi betapa lajunya putaran bumi itu sendiri, tetapi kita sebagai manusia ni tidak merasainya. Sebab itulah kita tak berhoyo-hayang, kita tak terpelanting dan sebagainya. Itu adalah kerana kestabilan yang ada, dan kerana ada tarikan graviti yang ada, dan juga penstabilan juga disebabkan oleh sebagaimana yang Pak Cu baca tadi surah Luqman, bahawa gunung-gunung itu berfungsi sebagai penstabil kepada kita semua di muka bumi ini. Jadi dengan kata lain, putaran-putaran yang begitu hebat lajunya, kita sendiri tidak merasainya. Itu berputar 24 jam dan mengelilingi matahari. Dan begitu jugalah daripada bumi, daripada asalnya sebagaimana yang Pak Cu kan cerita tadi, memang dah kering kontang. Jadi daripada proses yang ada di dalam bumi itu malaka berlakunya aktiviti, kita panggil dia sebagai tectonic activity, di mana pergerakan daripada satu keping pada satu keping yang lain, ada setengahnya menjauh, ada setengahnya adalah berlanggar. Sebab itulah berlakunya berbagai rupa bentuk muka bumi ini terjadi sedemikian disebabkan oleh teori tektonik pelanggaran. Jadi sebagai contohnya, di antara pelanggaran yang paling hebat sekali adalah di antara India kontinen yang berlanggar dengan Eurasia ataupun dengan Asia Block. Jadi terbentuknya banjaran Himalaya. Itu adalah yang paling hebat sekali yang berlaku di atas muka bumi ini. Jadi apabila dah bumi ini sampai kepada pengakhirnya atau pada penghujungnya, jadi gunung ganang itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu adalah sebagaimana yang kita ketahui, pengakhiran bumi ini adalah berlaku akibat daripada hasil daripada hari kiamat, di mana kita sendiri pun tak tahu bila akan berlakunya hari kiamat. Tapi walau macam mana pun ada diceritakan secara banyak tempat di dalam Al-Quran, menceritakan kehancuran yang bakal terjadi ke atas bumi. Jadi salah satunya adalah daripada surah Al-Waqiah ayat yang keempat dan yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Yang bermaksud, ia berlaku semasa bumi bergoncang dengan sehebat goncangan, dan gunung ganang dihancur lebur dengan selebur-leburnya. Jadi, dan juga ayat daripada surah Al-Muzammil ayat yang ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila. Ini yang bermaksud azab itu tetap berlaku pada hari bumi dan gunung ganang bergoncang serta hancur lebur, dan menjadi gunung ganang itu di timbunan pasir yang mudah bersepah. Jadi ini adalah sebahagian daripada ayat-ayat yang diceritakan dalam Al-Quran yang mengatakan bumi bakal mengalami kehancuran yang sehancur-hancurnya, di mana pengakhiran sebuah objek bumi yang dikatakan sebagai hari akhirat ataupun hari kiamat. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahawa di dalam bumi itu sendiri terdapat aktiviti yang tanpa henti, itu aktiviti dalaman bumi, di mana bumi kita ini sebagai umpama sebuah reaktor nuklear, di mana di dalam bumi itu berlakunya proses penyepaian bahan radioaktif. Daripada situlah maka akan mewujudkan tenaga yang tinggi ataupun suhu yang tinggi, dan daripada situlah menyebabkan berlakunya perolakan haba dan sebagainya, menyebabkan keping-keping ataupun pelik-pelik yang ada di atas bumi itu bergerak daripada satu tempat kepada satu tempat lain.
Jadi kita bayangkanlah pada masa itu kalau Pak Chu cuma membayangkan apabila terhentinya proses gempa bumi yang yang kita alami setiap masa di atas muka bumi ini, daripada seluruh dunia kita tahu bahawa gempa bumi itu sering berlaku, dan kemudian apabila terhentinya letusan gunung berapi, maka hayat bumi itu sendiri akan tidak lama, kerana proses dalaman akan berlaku dan dia akan meningkatkan tekanan yang hebat dan tenaga yang hebat di dalam bumi itu sendiri, tetapi tiada tempat untuk dibebaskan tenaga berkenaan, maka dia akan jadilah letupan yang hebat. Jadi kita bayangkanlah sebuah bukit dan kemudian tenaga yang kuat daripada bawah, maka boleh menolakkan bukit berkenaan. Sebab itulah bukit itu boleh tercabut daripada tempat asalnya. Itu adalah gambaran daripada Al-Quran. Boleh tercabut dari tempat asalnya dan kemudian jadi hancur lebur. Itulah fenomena yang begini akan berlaku. Dan begitu juga dengan fenomena yang lain di mana bumi akan terbelah yang diceritakan dalam Al-Quran, dan kemudian akan berlakunya satu kemusnahan yang besar-besaran, di mana itu merupakan pengakhiran terhadap bumi dan juga semua kehidupan yang ada di muka bumi. Itu adalah hari kiamat, ataupun dia kaum putih kata doomsday. Jadi fenomena geologi ini juga kita boleh kaitkan dengan hari kehancuran ini. Jadi rasanya itu sajalah yang Pak Chu dapat cerita kepada kali ini. Jadi minta maaf kerana agak kelang kabut jugalah. Jadi Pak Chu sendiri pun bukan seorang ustaz, tapi cuba nak berceritakan tentang perkara-perkara ayat-ayat Quran, cuba juga nak kaitkan dengan ilmu geologi. Jadi mudah-mudahan apa yang perkongsian pada kali ini dapat memberi sedikit manfaat kepada semua, dan mudah-mudahan dia memberi satu pendoman sebagai satu guideline kepada kita semua di dalam menjalani kehidupan di atas muka bumi ini, dan sedar apa sebenarnya berlaku di atas bumi daripada asal pembentukannya sampailah kepada pengakhirnya. Jadi itu saja daripada Pak Chu. Sekali lagi Pak Chu ingin merakamkan selamat menjalani Ramadan Al-Mubarak kepada semua. Jadi mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan yang terbaik sepanjang hayat kita, insya-Allah. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini untuk manfaat kita semua demi memasyarakatkan geologi negara. Bye bye. Assalamualaikum.